Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar ada orang bersalawat ke atas Nabi, sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua? Boleh. Okey, hari ni kita akan belajar pelajaran ketiga, kisah tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ke purut. Kita ke buku teks. Buku teks. Kenapa tak ada orang jawab pun saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Sallallahu alaihi wasallam. Dengar je ada orang sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua? Boleh. Okey, bagus murid-murid. Boleh. Okey, buku teks muka surat 23. Apa tadi? Buku teks sirah muka surat 23. Teks sirah muka surat 23. Rangikan. Ya, betul yang itu. Okey, sebelum ni kita dah pernah belajar. Kita dah tengah belajar apa? Tentang sirah. Apa itu sirah? Sirah ialah kisah hidup Nabi. Daripada sebelum kelahiran Nabi, semasa kelahiran Nabi dan juga selepas kelahiran Nabi dan tentang kewafatan Nabi. Okey. Kemudian kita belajar tentang apa? Mengenali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab ialah keturunan ataupun darah daging ataupun keturunan keluarga. Darah daging keluarga. Nabi Muhammad ni daripada keturunan orang-orang yang mulia, Arab Quraisy. Keturunan yang mulia. Okay, hari ni kita akan masuk pula kisah pelajaran ketiga, iaitu berkaitan dengan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unit pertama, peristiwa tentera bergajah. Saya nak bercerita hari ni. Nak dengar saya bercerita tak? Nak. Okey. Siapa kat sini pernah dengar tentang kisah peristiwa tentera bergajah? Pernah, saya pernah dekat Tadika. Ya. Okey, Okey, bagus. Masa Nabi Muhammad lahir, tahun gajah perang. Ya, okey. Betul tu. Okey. Yang dah pernah dengar, boleh ingat balik apa yang saya nak cerita ni. Mana tahu ada lupa sikit-sikit kan? Okey. Saya cerita balik. Yang belum pernah tak apa. Kita belajar lagi hari ni. Okey. Lepas ni esok kalau ada orang tanya dah pernah dengar ke belum? Dah boleh cakap kita dah pernah dengar. Untuk hari ni kita dengar. Okey. Okey. Sebelum tu Saza nak minta. Kalau boleh tak nak tutup mic masing-masing. Kok ada nak tanya ke atau apa-apa. Tapi Saza minta jangan terlalu bising, okey? Dengar cerita Saza ni. Kalau tak fokus macam nak tahu kisah peristiwa tentera bergajah. Okey, boleh semua? Saza. Boleh. Ya, Frizana nak tanya apa? Saya pernah dengar. Okey, bagus. Tak apa. Nanti yang ni ingatkan balik. Mana tahu ada yang lupa kan? Okey. Saya tahu semua. Okey. Hari ni Saza nak cerita tentang peristiwa tentera bergajah menyerang Mekah. Nabi Muhammad telah dilahirkan Tahun gajah. Tahun gajah. Tahun gajah. Tahun Okey. gajah. Nabi Muhammad Tahun gajah. Tahun gajah.
Okey, bagus. 12 tahun Muhammad, gajah. 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad telah dilahirkan Muhammad. pada tahun gajah. Kenapa tahun ni dinamakan tahun gajah? Ada satu. Okey, murid-murid. Ustazah tutup mic dulu tau. Dengar Ustazah cerita. Tapi kalau nak jawab masih boleh. Tapi Ustazah dengarlah. Sebab takut mengganggu orang lain nak dengar. Yang tak tahu, tapi bila kita jawab, orang lain tak dapat nak fokus. Jadi Ustazah tutup mic sekejap ya. Okey. Nabi Muhammad SAW, beliau telah dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa tahun tu dinamakan sebagai tahun gajah? Agak-agak kenapa? Kerana pada tahun yang sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tapi tetap pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama, tapi contohlah Nabi Muhammad lahir pada bulan April. Mungkin peristiwa tentera bergajah ni berlaku pada bulan Januari ke bulan Februari, pada tahun yang sama. Okay. Telah berlakunya satu peristiwa, iaitu peristiwa tentera bergajah menyerang Mekah. Okay. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW telah berlaku peristiwa penyerangan tentang tentera bergajah terhadap Mekah. Tentera ini telah dipimpin oleh siapa? Tentera bergajah ni telah dipimpin oleh seorang raja Yaman, iaitu Raja Abrahah. Raja Abrahah ni dia teringin sangat nak menyerang dan menghancurkan Kaabah. Kenapa agak-agaknya tentera Abrahah ni dia ingin menghancurkan Kaabah? Okey, kenapa agak-agaknya tentera Abrahah ni dia ingin menghancurkan Kaabah? Kerana Abrahah ni pada waktu tu Abrahah telah membina gereja di Sana, Yaman namanya, yang diberi nama Al-Qulais. Yang mana gereja ni dia sangat besar dan juga sangat cantik. Dia sangat besar dan cantik. Kenapa dia bina gereja ni? Sebab dia cemburu dengan orang di Mekah yang mana ramai masa tu pergi beribadah di Kaabah. Dia cemburu, jadi dia membuat dia datangkan satu idea, dia nak bina gereja di Yaman untuk menjadikan tempat tumpuan orang ramai beribadah. Maksudnya daripada orang beribadah di Kaabah tu, dia nak tarik orang ramai, dia bina satu gereja di Yaman yang sangat besar dan cantik dengan harapannya orang ramai akan datang ke gerejanya untuk beribadah. Tengok ni, Abrahah ingin mengalihkan pandangan orang ramai daripada Kaabah ke gerejanya sebagai tempat ibadah yang utama. Tapi murid-murid, agak-agak berjaya tak rancangan Abrahah ni? Agak-agak berjaya tak rancangan Abrahah? Okay. Kalau berjaya, cuba angguk. Kalau tak berjaya, kamu rasa tak berjaya, geleng kepala. Okey, betul murid-murid. Tak berjaya pun rancangan dia ni. Tengok. Tetapi usahanya hanya sia-sia sahaja. Tak ada siapa pun yang datang pergi ke gereja dia tu. Perkara ni membuatkan apa? Membuatkan Raja Abrahah ni dia rasa sangat marah dan berazam nak menghancurkan Kaabah. Kejamnya Raja Abrahah ni kan. Dia rasa cemburu, dia rasa marah bila
tak ada orang pun datang ke gereja dia, sedangkan gereja tu dia dah bina dengan yang sangat menjadi gereja yang paling besar, sangat besar dan juga cantik, tapi tetap tak ada orang datang ke gereja dia kan. Dia buat apa lagi? Jadi bila dia rasa nak menyerang Kaabah, dia telah menyiapkan tentera dan senjata-senjata yang hebat dan tunggangan mereka iaitu gajah. Sebab itulah tahun tu dinamakan tahun gajah. Dia menunggang Abraha ni, dia biasalah bila raja ni mesti dia naik yang paling besar kan. Dia tunggang gajah yang paling besar. Manakala tentera-tenteranya turut menunggang gajah juga. Pergi ke Mekah. Mereka ni nak cakap kejamnya tentera bergajah Abraha ni. Di setiap laluan yang mereka lalui nak pergi ke Mekah tu, bila tak kisahlah diorang melalui ladang ke, rumah ke, kemah ke, bila diorang rasa bangunan ataupun benda tu menghalang laluan mereka, mereka ni dengan kejamnya telah meruntuhkan, hancurkan semua sekali. Tak kisah ladang, kebun, kemah, semuanya mereka hancur dan dengan tanpa rasa belas kasihan mereka pergi hancurkan. Kejam ke tidak diorang ni? Kejam kan? Kalau kejam buat macam ni. Okey, kejamnya diorang ni buat macam tu sekali. Apabila sampai ke Mekah, dengan kekuasaan, keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi agak-agak? Agak-agak Allah benarkan ke? Allah lepaskan tak ada orang sampai ke Kaabah untuk hancurkan Kaabah? Kalau kamu rasa Allah tak benarkan, giling. Kalau kamu rasa Allah benarkan, cuba angguk kepala. Okey, bagus murid-murid. Dah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan. Allah tu Maha Agung, Maha mengetahui apa yang terbaik. Jadi, dengan keajaiban Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, gajah-gajah ni belum sempat sampai di Kaabah, dia tiba-tiba jadi keras kaku, tak boleh bergerak. Walaupun dipaksa oleh tentera yang menunggang dia tu, tentera Abraha tu yang menunggang tu, dia paksa gajah tu untuk jalan, dia tetap tak mau jalan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, dalam masa yang sama, tiba-tiba apa yang berlaku? Mereka melihat sekumpulan burung ababil. Siapa yang hantar burung ababil ni? Agak-agak rasa-rasanya siapa yang menghantar burung ababil pada waktu itu? Okey. Kalau kamu rasa siapa rasa Allah yang hantar burung ababil pada waktu itu? Angkat tangan. Okey, betul murid-murid. Yang hantar burung ababil kepada mereka pada waktu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa kan? Dia hantar, bukan hanya hantar burung ababil semata-mata, tapi burung ababil tu siap membawa batu-batu di kedua kaki mereka, di kedua kaki dan juga paruh. Maksudnya setiap burung tu bawa berapa batu? Cuba kira. Tunjuk guna jari. Berapa batu yang burung ababil tu bawa? Setiap seekor dia bawa berapa? Okey, bagus. 3 dia bawa. Maksudnya dekat kaki kanan, kaki kiri, dekat paruh. 3 jawapan dia. Burung ababil setiap seekornya membawa 3 batu berapi. Orang kata batu berapi, ada yang kata batu tu daripada api neraka. Subhanallah. Apa yang berlaku? Burung ababil tu melepaskan batu-batu tersebut kepada kumpulan tentera bergajah tersebut. Agak-agak apa yang berlaku selepas tu bila burung ababil tu melepaskan batu-batu hujan, seolah-olah menjadi hujan batu pada waktu tu. Apa yang berlaku? Batu-batu tu telah terkena kepada gajah-gajah yang ditunggangi oleh tentera Abraha tersebut. Bukan hanya kena kepada gajah, tetapi
kena kepada tentera dan juga Raja Abraha yang sangat kejam tersebut. Apa yang berlaku pada badan mereka? Badan mereka pun luka, berdarah dan juga hancur sehingga menyebabkan kematian. Okey, cuba bayangkan. Batu yang sangat panas tu kena dekat tangan sampai berlubang. Okay. Akhirnya apa yang menyebabkan Raja Abraha ni mati dalam keadaan yang sangat busuk dan juga bernanah dengan jari berjemarinya gugur dan reput satu persatu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Minta-mintalah dijauhkan daripada kita. Bukan sahaja usaha Raja Abraha itu hancur, tetapi Abraha juga telah mati dalam penuh kehinaan. Begitulah kisah tentang peristiwa tentera bergajah. Boleh dapat semua? Boleh dapat semua? Boleh dapat tak semua ni? Kisah tentera bergajah. Dan tidak lama selepas itu Nabi Muhammad pun lahir pada 12 April tahun gajah. Sebab itulah pada tahun Nabi Muhammad lahir tu dinamakan tentang dengan tahun gajah. Begitulah kisahnya. Okey. Semua dah boleh buka mikrofon. Boleh semua? Boleh. Okey. Apa yang kita dapat daripada kisah tentera bergajah ni? Kejap. Okey, pelajaran daripada kisah tentera bergajah ni. Yang pertama, menguatkan akidah dan keyakinan umat Islam. Yang kedua, Agama. Islam dijamin dan dijaga oleh Allah SWT sehingga hari kiamat. Dan yang ketiga, apabila pertolongan Allah tiba, tiada siapa yang mampu menghalangnya. Tak kisahlah orang tu berkuasa ke, berpangkat tinggi ke, raja ke, apa pun sekali, bila Allah kata benda tu salahlah. Kun fayakun. Allah kata benda tu akan terjadi, maka terjadilah ia. Tak ada siapa yang boleh halang. Fayakun. Di sini kekuasaan Saya pernah dengar. Ta'ala. Boleh faham semua? Saya pernah dengar fayakun. Okey. Seronok tak ada kisah tentera bergajah? Seronok. Siapa nama raja? Siapa nama raja tentera bergajah? Abraha. Okey. Siapa? Tahun kelahiran Nabi dinamakan sebagai tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Okey. Raja Abraha ni seorang yang kejam ke seorang yang baik? Kejam. Seorang yang kejam, murid-murid. Yang kejam. Saya nak bagi tahu tadi. Tentang kisah tentera bergajah ni ada diceritakan dalam surah Al-Fil. Macam mana surah Al-Fil? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi dhalil. Wa arsala 'alaihim Okey. Boleh semua?